Trump keluar dari mesyuarat kabinet di Rumah Putih dengan Kuba yang kini menjadi tumpuan tekanan yang nampaknya bukan sekadar retorik. Pada hari Kamis, 28 Mei 2026, pergerakan di Washington menunjukkan senara yang sudah siap terhadap rejim Castro. Dengan Marco Rubio menunjukkan GSA sebagai nadi ekonomi kediktatoran itu. Pentagon terus mengekalkan pilihan di atas meja, dan Rumah Putih menganggap pulau itu sebagai ancaman langsung, hanya beberapa batu dari Florida. Sasaran bukanlah rakyat Kuba. Sasaran adalah struktur komunis yang mengawal wang, pelabuhan, hotel, bank, syarikat, dan kuasa tentera. Sementara rakyat menghadapi gangguan elektrik, kelaparan, ketakutan, dan melarikan diri. Trump sedang mempersiapkan satu keputusan politik yang berat. Rubio telah meletakkan nama-nama pihak yang bertanggung jawab di atas meja, dan Havana sadar bahwa perbualan telah berubah nada. Apa yang Trump lihat dalam mesyuarat itu? Kenapa Kuba kini menjadi tumpuan krisis? Bagaimana rejim Castro berubah? Adakah mereka akan bertindak balas apabila tekanan menjadi kenyataan? Saya akan ceritakan semuanya kepada Anda sebentar lagi. Jika Anda suka kandungan yang terus terang dan tidak berbelit-belit seperti ini, pertimbangkan untuk melanggan. Karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Isu ini menjadi semakin hangat selepas Presiden Marco Rubio membincangkan secara terbuka mengenai situasi di pulau itu dengan menyoroti penguasaan GSA, kumpulan perniagaan yang berkait rapat dengan tentera Kuba, ke atas sebahagian besar ekonomi negara tersebut. Ini adalah perkara utama dalam senarai yang telah siap. Ia bukan sekadar tekanan, ia juga untuk menghukum. Cuba sebagai sebuah negara. Tetapi lebih kepada menyasarkan pihak yang mengawal wang, melindungi golongan elit komunis dan mengekalkan rakyat terperangkap dalam sistem yang rosak. Trump tidak masuk ke dalam mesyuarat itu untuk mengulangi frasa lama menentang komunisme. Dia masuk dengan logik pemerintahan, mengenal pasti pusat kuasa rejim, mengasingkan pengendali mereka, mengetatkan sumber keuangan mereka, dan mengekalkan kekuatan Amerika sebagai amaran. Rumah Putih tahu bahwa Havana cuba menjual image normality. Tetapi ucapan Rubio sendiri membongkar versi itu dengan menyatakan bahwa kekayaan rejim tidak sampai kepada rakyat Cuba. Disitulah naratifnya berubah. Kuba tidak lagi hanya muncul sebagai sebuah kediktatoran lama dan miskin. Kuba muncul sebagai masalah keselamatan, diketuai oleh elit tentara dan ekonomi yang menggunakan penderitaan rakyatnya sendiri sebagai perisai politik. Ukapan Rubio semasa mesyuarat itu tegas kerana ia mengena tepat pada titik sensitif rejim tersebut. Dia menunjukkan bahawa Kuba berada di tangan komunis yang tidak terkira. Dan juga satu struktur yang dipanggil GSA, yang diperkenalkan oleh kerajaan Amerika sebagai konglomerat yang mengawal hotel, bank, kiriman wang, kedai, pelabuhan, dan sektor-sektor strategik. Tuduhan ini berat kerana ia mengeluarkan kediktatoran daripada bidang ideologi dan membawa kes ini ke bidang kewangan. Washington sedang mengatakan bahawa kemiskinan di Cuba bukanlah satu kemalangan, bukan salah rakyat, dan bukan hanya kesan dari luar. Kemiskinan di Kuba digunakan oleh golongan elit yang memusatkan kuasa dan kemudian meminta bantuan daripada dunia. Senarai tuduhan terhadap Kuba bermula dengan serangan ekonomi ini. Kerajaan Trump sudah pun memperluaskan sekatan terhadap individu dan syarikat yang berkaitan dengan struktur ketenteraan Cuba. Strategi ini menyasarkan secara langsung mekanisme yang menyokong rejim dari dalam. Tujuannya adalah untuk memotong akses, mendedahkan pengendali, dan meningkatkan kos politik. Dan menjelaskan bahawa perniagaan yang berkaitan dengan aparat komunis boleh menjadi sasaran. Ini membuatkan para usahawan, ahli keluarga, orang tenah dan sekutu luar sentiasa berwaspada. Mereka yang telah bertahun-tahun hidup dilindungi oleh bayangan rejim, kini perlu menilai sama ada berbaloi untuk terus memikul beban Havana. Langkah kedua datang dari bidang kehakiman dan immigration. Dalam beberapa hari kebelakangan ini, nama-nama yang berkaitan dengan golongan elit Kuba mula muncul dalam tindakan undang-undang di Amerika Syarikat. Kes Hades Lastres Moreira, saudara perempuan kepada seorang pemimpin berkuasa di GSA, mendapat perhatian selepas pihak berkuasa Amerika membatalkan status penduduk tetapnya dan menunjukkan kaitannya dengan rejim tersebut. Turut tersebar maklumat mengenai Alina Rosales, yang diperkenalkan sebagai anak perempuan Ulises Rosales del Toro, bekas tokoh kuat dalam aparat tentera Kuba yang telah ditahan di wilayah Amerika kerana status immigration tidak teratur. Kes-kes ini menguatkan pandangan bahawa Trump tidak hanya memfokuskan kepada Havana. Dia sedang memerhati rangkaian yang pernah hidup dekat dengan keistimewaan rejim itu, sambil mencari perlindungan di Amerika Syarikat.
Aspek ketenteraan muncul sebagai bayangan paling besar dalam senara itu. Laporan berita yang tersebar menunjukkan bahawa Pentagon telah menghabiskan berbulan-bulan menempatkan aset di rantau itu dengan kehadiran tentera laut di Caribbean, pemantauan udara dan pilihan yang sedia untuk berbagai senario. Kekuatan yang ditempatkan mengubah tingkah laku pihak lawan sebelum sebarang tindakan diambil. Trump bekerja tepat dalam ruang ini. Kehadiran kapal induk di Caribbean bersama kapal-kapal yang mampu menjalankan misi tekanan dan pemantauan berfungsi sebagai amaran strategik. Rejim Kuba tahu bahawa kehadiran tentera laut yang ditempatkan berhampiran pulau itu mengurangkan ruang gerak mereka dan meningkatkan kesan setiap provokasi. Dan ia menyukarkan percubaan untuk bermain-main dengan Rusia, China, Iran dan kumpulan sekutu di halaman belakang Amerika. Kerajaan Trump sedang menjelaskan bahawa Cuba tidak boleh bertindak sebagai platform untuk rejim bermusuhan dan kemudian bersembunyi di sebalik naratif pulau kecil yang tidak berdaya. Mesyuarat kabinet itu juga mendedahkan faktor politik dalaman. Trump membiarkan Rubio mengambil peranan utama dalam isu Cuba kerana setiausaha itu memahami topik tersebut, berkomunikasi dengan komuniti Cuba Amerika dan memahami dimensi simbolik pemerintahan diktator Castro untuk Florida dan seluruh golongan kanan Amerika. Rubio tidak muncul hanya sebagai pembantu. Dia muncul sebagai pelaksana dasar tegas yang menggabungkan tekanan ekonomi, mesej kepada rakyat Cuba dan serangan langsung terhadap elit tentera di pulau itu. Ini menguatkan idea bahawa Rumah Putih mempunyai dasar yang teratur, bukan sekadar reaksi spontan. Havana cuba bertindak balas demi kelangsungan hidupnya. Rejim itu mencari peluang perniagaan, cuba mempromosikan keterbukaan ekonomi, bercakap tentang dialog dan menuduh Washington melakukan pencerobohan. Tetapi masalah bagi rejim itu ialah Rumah Putih kini memisahkan rakyat Cuba daripada golongan elit Kuba. Pemisahan ini melemahkan propaganda komunis. Apabila Rubio berkata bahawa sumber Gaesa tidak membantu rakyat, dia membongkar alasan yang telah digunakan selama beberapa dekad. Persoalan bagi rakyat Cuba biasa adalah mudah. Jika ada wang, jika ada hotel, jika ada bank, jika ada syarikat, kenapa makanan, tenaga, ubat dan kebebasan masih kurang? Hubungan rapat Cuba dengan Rusia, China dan Iran muncul sebagai satu lagi faktor yang mendorong Trump mengambil pendirian yang lebih tegas. Washington tidak lagi melihat Havana hanya sebagai masalah serantau. Mereka melihatnya sebagai sebahagian daripada rangkaian yang boleh memenuhi kepentingan yang bertentangan dengan Amerika Syarikat. Itulah sebabnya mesyuarat kabinet menjadi semakin penting. Rejim Castro memasuki saat ini dengan ruang yang terhad. Ekonomi domestik sedang merosot. Penduduk hidup dalam krisis yang berterusan. Golongan elit telah kehilangan keupayaan untuk sepenuhnya menyembunyikan keistimewaan mereka. Dan tekanan Amerika Syarikat kini mempunyai wajah, nama, dan kaedah. Apa yang dahulunya kelihatan seperti pertelingkahan lama antara Washington dan Havana, kini kelihatan seperti kepungan politik moden. Dan itulah yang disampaikan oleh mesyuarat kabinet. Isu Kuba kini menjadi agenda. Rubio sedang mengetuai serangan politik dan rejim itu tahu bahawa setiap pergerakan boleh membawa tindak balas yang lebih besar. Langkah seterusnya bergantung kepada bagaimana Havana bertindak balas. Jika rejim itu cuba melengahkan masa dengan janji kosong, tekanan ekonomi mungkin akan meningkat. Jika mereka mencari perlindungan secara terbuka daripada pihak lawan Amerika Syarikat, Rumah Putih mungkin akan mempertegas nada keselamatan. Dan jika krisis dalaman menjadi tidak terkawal, Pentagon sudah bersedia sebagai langkah berjaga-jaga untuk melindungi kepentingan Amerika dan menghalang kekacauan daripada dieksploitasi oleh musuh-musuh Washington. Senarai itu sudah siap kerana strateginya sudah mempunyai nama, sektor, institusi dan instrumen. Rubio menunjukkan mekanismenya. Rumah Putih menetapkan nada, Pentagon kekal sebagai amaran. Dan rejim Kuba yang sudah biasa bertahan dalam kegelapan, kini perlu berdepan dengan tekanan yang bukan sekedar ucapan, tetapi juga keputusan yang boleh menjejaskan golongan elit, wang dan kuasa. Saya Milson Alves Global, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah untuk memastikan Anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada dalam deskripsi video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini, dan di akhir nanti, lihatlah ruangan komen supaya Anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.